Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita sedang berada di akhir-akhir ini bulan Ramadan, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada malam ini yang ke-20. Dan ini menunjukkan betapa cepatnya Ramadan berlalu, betapa cepatnya peluang-peluang ini Allah Subhanahu Wa Taala berlalu, memberikan kepada kita pengajaran akan kepentingan masa dan kepentingan untuk kita mengambil peluang-peluang yang emas yang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua. Jadi insya-Allah sebelum ini kita masuk ini pada 10 hari terakhir ini daripada bulan Ramadan, kita mesti ada sesuatu yang apa kita biasa mengatakan planning. Apa yang kita akan lakukan pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW yang mengatakan salah satu daripada hari ini ataupun lebih daripada satu hari adalah daripada malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW menggalakkan umatnya mencari malam Lailatul Qadar. Dan beliau mengatakan kalau kamu tidak mendapatinya ini pada tiap-tiap malam, maka carilah pada malam-malam yang ganjil. Cuma kita usahakan insya-Allah pada tiap-tiap malam daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sekurang-kurangnya kita melakukan salat tarawih dengan jamaah, kita melakukan salat isyak dengan jamaah, dan insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk kita bangun malam. Dan biasanya waktu sahur ini mudah kita nak solat malam ya. Biasa kita bangun sahur, Allahualam ada pukul 4 pagi ke 4.30 pagi, ataupun hatta 5 pagi. Kita mengambil yang sedikit masa, kita melakukan solat 2 rakaat. Ini adalah kadar yang paling minimum, yakni 2 rakaat pada waktu sahar. Sebab waktu sahar ini sebelum subuh, waktu yang mana doa kita mustajab, waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fil ashari hum yastaghfirun. Yakni pada waktu sahar, manusia-manusia yang dekat kepada Allah meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya pertama sekali dan juga jemaah sekalian agar akan kepentingan hari-hari yang akan datang. InsyaAllah kita semua meletakkan keazaman untuk kita menghidupkan malam-malam yang baki daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah kepada Allah yang ini menerima yang segala amalan kita, memberikan kepada kita ikhlas insya-Allah taala, dan memberikan kepada kita kesan mensucikan hati-hati kita daripada segala sifat yang terkeji, dan kembalikan kepada kita yang sifat-sifat yang terpuji, memberikan kepada kita daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan yang bahagia. Kita berhari raya juga, hari raya yang ni orang yang bahagia, hari raya orang yang telah mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita mengambil sedikit barakah membaca daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab ini Ihya Ulumuddin, yang mana kita telah sampai yang ini kepada bahagian yang mana penulis yang ini mengatakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadati al-fiqh. Yani Nabi SAW ini mengatakan sebaik-baik ini agama kamu adalah apa yang mudah. Yani maksudnya kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yani agama ini, agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi manusia. Tidak ada perkara dalam agama yang menyusahkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan manusia, dia mengetahui manusia ini berapa banyak dia boleh pikul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mewajibkan sesuatu kepada manusia yang Allah mengetahui dia tidak akan memikulinya. Maka semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ini dengan kemudahan. Ini adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW juga menggalakkan umatnya untuk mengamalkan apa yang memudahkan mereka. Yang mana Nabi SAW dikatakan
khairul umur awsatuha. Yani sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Yakni tidak membawa yakni kepada kesusahan yakni yang sangat yang boleh membinasakan orang dan sebagainya. Itu sebab kita lihat dalam Islam ada jalan keluar. Kalau sekiranya satu orang misalan dia tidak boleh solat berdiri, maka dibolehkan baginya melakukan solat duduk. Tapi kalau dia boleh berdiri, maka wajib dia berdiri. Satu orang ini kalau dia tidak mampu puasa, misalan doktor mengatakan kalau awak puasa boleh meninggal, haram ini puasa ke atas. Sebab ini ia boleh menyebabkan maut. Ataupun doktor mengatakan kalau awak puasa mungkin tak meninggal, tapi boleh jadi buta, na'udzubillah min zalik. Ini juga yang tidak boleh puasa. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita jangan meletakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi agama Islam begini. Kalau sekiranya kita menghadapi kesusahan, Islam akan memberikan jalan keluar daripada kesusahan. Dalam hadis ini Nabi mengatakan sebaik-baik agama adalah apa yang mudah. Tapi jangan juga kita salah faham pula. Jangan kita menyangkakan mudah di sini maksudnya tak apalah, kalau tak solat pun tak apa, Allah ini Maha mengampuni. Kalau tak puasa pun tak apa, Allah ini adalah masalah. Ini menyebabkan satu orang terjerumus dalam maksiat. Tapi yang dimaksudkan dengan mudah di sini adalah mudah mengamalkannya. Jangan kita menyusahkan diri sehingga ia membawa kepada kemudaratan. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Nabi mengatakan wa khairul ibadati al-fiqhu. Sebaik-baik ibadah adalah al-fiqhu. Sebaik-baik ibadah adalah al-fiqhu. Di sini perkataan yang ini al-fiqh, maksudnya adalah kefahaman dalam agama. Maksudnya adalah kefahaman dalam agama secara umum dan kefahaman bagi hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Maka Nabi SAW mengatakan sebaik-baik ibadah seorang Muslim adalah dia meletakkan usaha untuk mempelajari ilmu agama dan lebih khusus lagi ilmu hukum ahkam, supaya dia mengenal akan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Maka meletakkan usaha dan kefahaman ini dia adalah sebaik-baik ibadah. Apa sebabnya? Seperti mana kita mengatakan ibadah tanpa ilmu ditolak. Maka mempelajari ilmu agama kerana Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan perintah Allah, dia adalah daripada ibadah yang sangat digalakkan oleh Islam. Itu sebab ada hadis yang lain yang biasa kita dengar, Nabi SAW bersabda, in yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yani apabila Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan bagi seseorang, Allah akan memberikan kepadanya kefahaman di dalam agama. Jadi untuk meletakkan usaha mempelajari ilmu agama adalah perkara yang sangat ditekankan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, insya-Allah. Dapat kita mempelajari agama, dapat kita mengamalkan agama, dan dapat kita menyampaikan agama. Jadi pertama sekali kita belajar, kedua kita mengamalkannya, insya-Allah taala, dan selepas itu kita menyampaikan kepada yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fuddila al-mu'minul 'alimi 'ala al-mu'minil 'abidi bi 70 darajah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan orang alim yang beriman lebih tinggi darajatnya dengan 70 darajat daripada orang yang beriman tanpa ilmu. Ini sekali lagi membicarakan tentang kelebihan ilmu itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin qurra'uhu wa khutaba'uhu qalil wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu katsirin mu'tu al-'amalu fihi khairun min al-'ilm wa sayati 'ala an-nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluh al-ilmu fihi khairun minal amal. Yani hadis ini mengatakan sesungguhnya kamu berada di dalam zaman ramai fuqaha. Fuqaha ini di sini maksudnya ulama. Jadi Nabi SAW ini mengatakan kepada para sahabatnya, kamu tinggal dalam zaman ramai fuqaha. Sebab pada zaman Nabi SAW para sahabat radhiyallahu anhum
Masya-Allah, yang ini mereka mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai yang ini ulama pada zaman mereka. Dan wa khutaba'uhu qalil, Nabi mengatakan. Dan orang yang ini yang memberikan yang ini ceramah kurang. Yang ramai adalah fuqaha. Jadi kita ada istilah ini khutaba dengan fuqaha. Fuqaha yang maksudnya ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Khutaba yang maksudnya orang yang berceramah. Tamam? Maka Nabi SAW membezakan ini fuqaha ini dengan khutaba. Jadi pada zaman yang ini ramai yang ini fuqaha, sedikit yang ini khutaba. Dan ramai yang menanya dan banyak yang memberi, Nabi mengatakan. Banyak yang menanya masail dan ramai yang memberikan jawapannya. Tetapi Nabi mengatakan akan datang yang ini satu zaman, sayati 'ala an-nas zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Akan datang satu zaman ramai sedikit fuqaha tetapi ramai khutaba, ramai orang yang memberikan ceramah tapi tak ramai ulama. Qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluhu. Sedikit yang memberikan jawapan tetapi ramai yang menanya. Yani ramai orang menanya kemusykilan tapi tak ramai yang dapat menjawabnya. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Nabi mengatakan ilmu dalam zaman tersebut lebih afdal daripada beramal. Manakala beramal lebih afdal daripada ilmu pada zaman yang mana ramai yang fuqaha ataupun ulama. Dan ini adalah daripada perkara kita lihat yang berlaku pada zaman kita hari ini. Zaman kita ini hari ini ramai orang menanyakan kemusykilan agama, tetapi yang ini tidak ramai yang menjawabnya. Tetapi di mana-mana semua yang ini kita lihat, mana-mana yang ini ada syarahan. Mana-mana ada syarahan yang dimotivasi tentang kelebihan yakni malam Lailatul Qadar, kelebihan yakni bulan Ramadan, yakni benda yang baik. Tetapi apa yang kita lihat adalah tidak ramai yakni yang mahir yakni di dalam menjawab yakni kemusykilan yakni agama. Ini adalah daripada perkara kita lihat berlaku ini pada zaman yang kita tinggal hari ini, menunjukkan kepada kita bahawasanya mempelajari ilmu agama lebih afdal pada zaman ini lebih daripada zaman dahulu, yang mana zaman dahulu penuh ini dengan para fuqaha dan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah insya-Allah, dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan takwa, dan memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang mana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah ini Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah. Seperti mana kita mengatakan pada awal tadi, kita berada yakni pada hari-hari yang bahagia, hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan insya-Allah dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.